sisi awan petang berarak megah di Tanjung Darul. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Encik Alus Rizan bin Ahmad, Pengetua SMK Kuala Kedah. Yang berusaha Encik Wan Zaludin bin Wan Husin, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Encik Syahrir bin Ibrahim, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Barisan guru-guru kanan, guru-guru, para waris dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke program Jaya Waris kali kedua tahun 2023. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah perkenan dan inayahnya dapat sama-sama kita berhimpun bagi menjayakan program Jaya Waris kali kedua bagi tahun 2023. Untuk makluman para hadirin, program Jaya Waris ini dijalankan untuk merapatkan hubungan antara guru, waris dan pelajar. Selain itu, program ini juga dijalankan untuk memberi ruang kepada para waris bagi mendapatkan maklumat terkini pencapaian anak masing-masing dan secara tidak langsung membantu para pelajar untuk meningkatkan pencapaian mereka. Akhir sekali, dengan berjalannya majlis ini, diharapkan ia dapat menyuntik motivasi kepada para pelajar untuk melakukan pecutan terakhir bagi menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Hadirin sekalian, kerat rotan bersama buluh, sayang bertahun tumbuh setempat. Diangkat tangan jari 10, doa dikuhun biar selamat. Bagi memberkati majlis, pihak majlis mempersilakan Encik Aizidin bin Ma'arifin untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menjayakan program Dialog Prestasi dan Jaya Waris SPM tahun 2023. Bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'at darajat. Berkatilah usaha-usaha kami di dalam menjadikan sekolah ini sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang, disegani dan dihormati, yang melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Allahu ya Fattahu ya Alim, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintahmu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesehatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, pikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbira. Allahumma tub bina fa innaka ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Aizidin bin Ma'arifin di atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan oleh Penolong Kanan Pentadbiran SMK Kuala Kedah, Encik Wan Zaludin bin Wan Husin. Majlis mempersilakan.
Pada anak-anak dapat juga kita kumpul untuk kita tengok apa perjalanan anak-anak kita yang akan mengambil SPM lagi sebulan. Jadi tuan-tuan dan puan yang hadir dan pelajar tingkatan 5, kamu tengok nanti slide ni, kita pakai tengok, kemudian kita boleh buat tindakan. Walaupun dah sebulan, tapi insya-Allah kita masih mampu untuk mengubah. Saya teruskan dengan slide yang ada. Okey, baik. Untuk baris ni dashboard sekolah. Kalau kita tengok sini GPS grade purata sekolah tahun 2020 536, 2021 546. Waris selalu tanya, tu naik banyak bagusnya. Rupanya kalau naik banyak ini berarti tak elok. Jadi berarti 2020 536, 2021 546 berarti menurun. Tapi 2022 dia cantik balik 521. Okey, baik. Kalau kita tengok daripada putusan yang ada, okey, ini ujian pertama kita dapat 663, masih jauh. Sebab kita target last kali nanti SPM 496. Ujian 1 663. Ujian 2 658. Dan yang terakhir percubaan SPM 609. Sangat jauh. Jadi pelajar tingkatan 5 yang ada sahut cabaran pihak sekolah, kita target 496. Kamu ada banyak lagi yang perlu kamu baiki. Itu GP kita, target sekolah 496. Putusan yang kamu ada 609. Okey, baik. Kamu tengok tentang layak sijil. Maksud layak sijil tu yang lulus BM dan sejarah. Sekurang-kurangnya BM dan sejarah. Tengok jumlah 2020 yang tuan-tuan, perempuan dan pelajar tengok merah, atau tengok hitam. 2020 yang layak sijil 111 orang. 2021 88 saja. 2022 101. Ni masa akhir tahun ketepat 65. Ujian 70 orang. Jadi yang ramai lagi pergi mana? Calon kita 146. Ada lebih kurang 70 lagi gagal. Okey. Okey, yang ujian kedua. Ujian kedua pertengahan tahun 68. 68 orang, berarti ada lagi 80 orang masih gagal. Ini yang percubaan baru ni, 80 orang. Kalau tolak 146, tolak 80, cukup syariah berapa? Satu 46 tolak 80, lebih kurang 60 orang. 60 orang pelajar yang ada di depan ni gagal. Kalau gagal, jangan kata nak ajar kilang. Nak ajar apa? Tak ada sijil. Sebab tu kita nak tekankan kena dapat sijil. Okey, SPM nanti kita target 122 orang dapat sijil. Okey, untuk mana-mana waris, kalau waris mari jumpa saya, tak kira lah sekolah lama pun macam tu lah. Cikgu tak apalah anak saya main pergi dah sekolah, dia tengah mengaji tak apa, cikgu tu cakap tak apa kat dia lah. Beda dari SPM sudah lah. Bukan kira beda dari SPM, dia kena kira lulus. Lulus baru dapat sijil. Tak lulus tak dapat sijil. Bila tak dapat sijil, keluar macam tu saja. Sijil apa tak ada. Jadi waris tolong pastikan bagi dia lulus layak sijil ni. Okey, yang ni kemas. Lulus semua macam pelajaran. Yang ni kemas. Sekali kita tengok. Okey, 2020 66 orang, 2021 53 orang, 22 63 orang. Ramai ada sikit. Kalau tengok ujian baru ni yang pertama tu 19 orang. Yang lulus semua. Yang menariknya tuan-tuan perempuan, anak Melayu pun gagal bahasa Melayu. Kalau kata anak Myanmar tak apa bila. Ni anak Melayu gagal bahasa Melayu. Jadi kan, okey. Kemudian tengok di sini 19 orang. 19 orang, baik. Yang peperiksaan percubaan pertengahan tahun 18. Okey,
Last kali ni dia, cuma yang baru ni. Lulus semua pelajaran. Ni bagus lah, tapi 30 orang 146. Kita target 77 orang ni lulus semua macam pelajaran, no? Target lah kalau boleh. Kalau boleh, kalau tak boleh dapat CJ pun gagah pi. Kalau boleh. Okey, baik. Nak tengok yang ni. Yang ni. Inilah straight A. Untuk tuan-tuan dan perempuan, kalau kamu tengok straight A 2020 ada 3 orang, 2021 ada 3 orang. Percubaan baru ni ada orang seorang jadi lah. Kemas ada juga. Sekolah lama saya langsung tak ada. Di sini ada seorang. Tapi kita target berapa? Kita target 4 orang. Baru ni dapat seorang. Mana tahu tiba-tiba budak kelas UM kan, mana tahu dapat straight A tu semua. Dia balik-balik sekolah ni puluhan lebih. Jadi gini gambaran kasar kita. Kalau tuan-tuan tengok, ETR tu maksud target kita. AR3 tu itulah keputusan kita yang hari ni, yang percubaan tu. Jadi tuan-tuan masih jauh lagi. Jadi tuan-tuan tengoklah anak-anak sendiri macam mana. Kami hanya sekadar tunjuk supaya tuan-tuan tahu. Tuan-tuan, inilah perkembangan sekolah menengah Pulau Ketih. Okey, kita tengok slide kedua. Okey, ini GP sekolah yang saya sebut tadi. GP itu semakin rendah, semakin bagus. Tengok dia nampak trend dia menurun kita. Ini data terakhir. Bukan data terakhir. Ya, ini kita punya sasaran. Ini kita punya POV yang hari tu. Kita tengok kita punya sasaran kita TTR 496. Jauh kan yang saya sebut tadi, jauh. Tak apa, nanti tuan-tuan pening. Saya pening banyak-banyak data. Saya maklum pada tuan-tuan, data kita 496. Kalau banding 2022 521, sangat jauh. Jadi kita kena pendarah lagi. Okey. Ini yang semua A. Kalau ada ni balik terdarah. Semua A+. A+. Jadi kita belum ada, tiada. Okey, baik. Ini pelajar yang dapat semua A, tapi bukan A+. Pelajar Cina, Liu PE. Dia nak payah sebut PE kan. Okey, dia 4A, 1A, 4A. Dia dapat 9A. Pelajar ni bukan pelajar kelas A, dia kelas B. Kelas B. Pelajar kelas B, dia bukan kelas A. Okey, pelajar Cina ada apa di sini waris ke? Ada. Ada apa? Saya tak tahu, aku tak angkat-angkat, tak apalah, aku tak mau kita kan malu. Tapi pelajar dari mana angkat tangan? Okey, cepat. Hebat. Tepuk tangan. Jadilah ada seorang pada channel ni. Okey. Tuan-tuan dan puan, near miss. Maksud near miss A C B. Hak ni pelajar tu siapa? Syarika. Kecil. Tak apalah. Syarika. Syarika. Okey, dia 4A, 3A, 3A, 1C. 1C tu lah. Ada orang di sini. Pelajar ada tak? Pelajar ada tak di sini? Halo. Okey, pilih orang ni. Okey, Syarika. Kamu 4A, 3A, 1C. Kamu boleh ubah 1 jadi A juga. Dapat putusan bagi jumpa saya. Syarika, saya cabar kamu nak. Okey, mari jumpa saya kalau jadi A. Pelajar yang ada ni 5-4 orang boleh ubah. Yang ni jadi A, yang ni jadi A. Mari jumpa kami. Okey. Siapa yang ikut sini?
Lim Yun Yen. Dia punya biologi. Yang ni matematik tambahan, MT tu. Oi Yung N. Kan? Mana? Matematik tambahan juga. Bawah pun Chin Jian Kin. Matematik tambahan. Okey, jadi pelajar 4 orang. Kalau dia boleh ubah jadi A belakang di situ, dia say A. Jadi saya cabar. Angkat tangan 4 orang tu, tengok muka lu mana. Siapa Syed Serika tu? Serika. Okey, Lim Yun Yen. Okey, Oi ya. Dan Chin Jian Kim. Okey. Betul no? Nanti kalau 4 orang ni dapat A semua betul-betul. Kita bagi sesuatu. Okey tidak? Pengetua berjanji kalau semua dapat A, kami akan bagi sesuatu. Lepas SPM bagi form. Boleh? Okey, baik. Okey, ini layak sijil. Yang ni saya bagi tahu yang tadi jugalah, yang pelajar-pelajar yang skor-skornya sejarah dengan BM. Okey. Baik, tengok tuan-tuan puan-puan boleh tengok dia punya track kita yang layak sijil. Okey, data semasa tu maksudnya 80 orang lah. 80 orang yang layak sijil. 146 tadi cukup cari no? 146 tu 80, lebih kurang 60 no? Ya, betul, dia lebih kurang 60 orang. 60 lagi tak tahu ke mana. Kan? Jadi kalau ada waris ke sini, kalau ada kamu, kawan-kawan kamu, bagi tahu lah kawan-kawan yang ada, ubah bagi jadi dapat sijil. Okey, baik. Okey, ni yang bawah ni kalau kita tengok yang ni lah untuk dapat sijil, tuan-tuan yang ada mesti lulus jarah, mesti lulus BM sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita tengok di sini yang lulus jarah ada, yang tak lulus BM ada. Ada yang lulus jarah, tak lulus BM, ada tak lulus BM, tak lulus jarah. Dia mesti lulus dua-dua. Kalau tuan-tuan tengok di ujung tu bilangan calon 113, data semasa tu tuan-tuan tengok data semasa. Yang lulus BM 60.87. Yang sejarah, yang BM 74.10. Okey, menunjukkan masih ramai lagi pelajar yang gagal untuk dapat dua-dua. Yang pelik, hari tu PPD Mai, pihak PPD Mai, dia pelik macam mana sejarah lulus BM gagal. Saya nak bagi tahu pelajar yang ada, waris yang ada, anak mungkin anak tuan-tuan atau bukan, pelajar tak jawab, betul atau tidak? Betul atau tidak? Tak jawab. Anak Melayu gagal bahasa Melayu, dia adik-beradik menyamar. Anak Melayu sebab wajib lulus, betul tak? Tak jawab cerita dia. Lepas ni ubah sikap kena jawab. Betul tak? Sebab tak logik anak Melayu tak lulus bahasa Melayu. Pelajar Cina pun lulus, anak Melayu tak lulus. Jadi benda pelik. Okey, baik. Jadi masalah sekarang yang tapi tak ramai lah calon ni. Dia lebih kurang, kalau tengok data semasa, dia lebih kurang 23 orang sejarah, 4 orang BM. Tak ramai lah. InsyaAllah kot lepas ni kita boleh berubah benda tu. Okey, baik. Ni letih. Ni letih sikit lah. Gagal semua mata pelajaran. Okey, makluman tuan-tuan segi, tuan-tuan kata apa? Cikgu dia buat apa? Pelajar gagal semua. Pelajar ni bukan bodoh. Pelajar ni tak jawab. Dia tak jawab. Saya tanya cikgu BM pasal apa, takkan BM pun tak buat. Cikgu dia masuk tulis nama dia lena. Dia tak jawab. Okey, pelajar yang kelas belakang, lepas ni turun bagi perhatian, cuba seumur hidup sekali SPM. Gagal semua ni, pelik sangat-sangat lah. Sangat pelik lah, 28 orang. Jadi makluman pada tuan-tuan semua lah, tidak ada inisiatif untuk berusaha dengan gigih. Yang kedua, masalah ibu bapa lah, keluarga. Kadang-kadang masalah keluarga menyebabkan anak jadi jam main sekolah pop untuk belajar. Okey, pihak kaunselor telah ambil inisiatif. Kemudian kita pergi ke rumah. Itu yang kita mampu buat. Yang lain itu terserah pada ibu bapa.
Okey, baik. Ini yang dapat minimum 6A, 7 orang. Mungkin ada anak tuan-tuan 7 orang yang dapat minimum 6A. Jadi tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Yang ada 7 saja. Saya nak cakap pada tuan-tuan, 147 dapat 7 orang duduk sekolah menengah pula kecil macam ni, banyak lah. Sebab saya duduk berapa sekolah dah tak ada apa dapat sampai 7 sampai 9 lagi macam ni, payah. Jadi kira hebat lah tu, no. Cikgu-cikgu sekolah ni kira hebat, ulun lah tu. Jadi nak buat genau, nak lebih lagi tak tahulah, kok tahun ni kok bertambah, no. Jadi 7A yang menyediakan di sini semua pelajar Cina. Pelajar India ada 2 orang. Pelajar Melayu tak tahu di mana, tak tahu. Pelajar Melayu. Saya cakap pelajar Melayu, result keluar besok, kamu duduk dalam sedara ini. Okey? Boleh? Boleh terima cabaran? Boleh ke tak? Boleh. Kemai. Tengok nanti result. Okey, tanya pelajar semua. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah buat benda ni. Penetapan dengan para pelajar bulan Mei. Bulan Mei saya tak sampai lagi. Diadakan bulan Mei, semua pelajar kita 5 buat dewan ni. Kemudian bulan Jun buat lagi sekali. Itu yang pakai baju merah tu, ketua-ketua. Betul, Cikgu Izan. Ketua-ketua tu ketua lama. Okey. Okey, kelas klinikal. Dulu saya mula sampai, saya pun heran klinik dari mana. Rupa-rupanya kelas tambahan. Okey, bermula 9 Mei, semua pelajar terima buat kelas. Dan untuk makluman waris semua, hari-hari cikgu di sini buat tuition. Kalau lah tak kena tak mana-mana lagi, saya tak tahulah. Jadi kalau ada lebih kurang tak kena minta maaf lah. Cikgu buat tengah mati dah. Lepas daripada tu, tugas waris dah pula, no? Okey, kelas ABC. Ni kelas ni subjek-subjek tertentu saja kita ambil yang kritikal. Kita buat awal. Cikgu main awal, buat kelas awal. Anak-anak murid main dah ada dah kot 15 orang masuk kelas, no? Atau gagah dah tu hebat tak ada orang. 15 tu. Pelajar cikgu main awal. Tapi alhamdulillah kita buat juga walaupun sedikit. Okey, yang menarik yang bawah perkampungan ilmu, 80 orang pelajar pergi duduk di hotel. Pergi makan di hotel, duduk di hotel dengan cikgu-cikgu. Kemas lah mereka ni. Mereka ni kalau tak boleh markah semalam, cara pergi makan sedap, tidur sedap. Dibuat di Park Avenue makluman, Park Avenue Sultani. Berapa hari tu kerja? 2 hari. 2 hari ya. Cuma kan? 30 ringgit. Saja try tanya. Ni, 30 ringgit makan apa? 30 ringgit makan apa di hotel? Kemas dia buat 30 ringgit. Sekolah tampung nak makan apa di hotel 30 ringgit. Okey, baik. Okey, ni kita buat dialog dengan pelajar murid cemerlang Jun dengan September. Ni Sat, berhenti cakap Sat. Bagi saya bercakap. Sebab tu. Okey. Okey, murid cemerlang Jun dan September. Kemudian pengetua buat mengikut kelas. Yang ni pengetua lama dia akan masuk ke kelas. Sebaik selesai peperiksaan dia masuk ke kelas. Okey, untuk kumpulan layak sijil. Kemudian yang last kali bersama waris pada bulan September. Yang tu yang buat secara berpusat dialog prestasi. Okey, yang ni kita buat homeroom. Maksudnya hari tidak ada perhimpunan, kita buat di kelas masing-masing di unit dunia kaunseling bagi modul. Dia macam POK dengan anak dah ni, mentor mentee. Kemudian jaya waris yang terakhir sekali kita buat bulan 5 Oktober. Betul? Last sekali yang tengah tahun tu. Betul tak? Yang last sekali tu betul 5 Oktober, tapi saya ada satu, saya ingat. Okey, baik, dan hari ini yang 14 September. Jadi apa contoh pun kita bagi makluman ni untuk makluman waris supaya tahu bahawa pihak sekolah berusaha sebaik mungkin untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Selebihnya kami harap tuan-tuan dan perempuan sudah buat. Itu saja yang kami mampu. Okey, inilah yang saya. Tapi yang main baguslah. Yang tak main tolong maklum pada kawan-kawan waris ni.
Kalau kehadiran cantik berarti dia dapat ilmu. Dia tak main pakai tak ada ilmu. Jadi tolong Ustaz waris yang ada, pesan pada kawan-kawan yang ada, 62% kehadiran. Yang tu lah kalau kita boleh main, insya-Allah boleh lah. Kelas A cantik, kelas B cantik, kelas C dah kurang sikit, kelas D kurang, kelas UTM, UTM tu 62%. Tapi kelas UUM kali, kelas UUM ada di sini, ada 90%. Jadi kehadiran bagi peranan. Kalau kata mai, kawan-kawan kamu balik abang suruh mai. Bila mai dapat ilmu, bila dapat ilmu insya-Allah lulus. Tak mai je di rumah. Nano. Okey? Jadi ini yang saya boleh paparkan kepada tuan-tuan dan puan. Maksudnya kalau anak tuan-tuan dan puan yang ada di sini, kalau di sini alhamdulillah. Kalau duduk 90% alhamdulillah. Kalau duduk tak ada 22, tolonglah bagi tahu yang lain. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan untuk maklumat tuan-tuan dan puan. Sekian, terima kasih. Sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis Yang Musa, Cikgu Wan Jardin bin Wan Hussein, Yang Musa, Cikgu Syaril bin Ibrahim, PK Code Club, Ketua-Ketua Bidang, Guru-Guru khususnya Guru Talimah, para waris yang saya sangat hargai dan hormati, serta anak-anak pelajar calon SPM 2023 yang cikgu sangat sayangi. Pertama, cikgu ucapkan terima kasih pada semua waris yang tak dapat hadir, yang dapat meluangkan masa pada pagi ini bersama-sama dengan besan pentadbir dan guru-guru usul terima SMK Kuala Ketil untuk kita mengetahui dapatan dan pencapaian semasa anak tuan-tuan dan puan semasa mereka belajar di SMK Kuala Ketil. Tahniah pada semua waris yang telah hadir dan terima kasih. Serta tahniah pada semua pelajar tingkatan 5 yang berada di Dewan pada waktu ini. Sebentar tadi kita telah diberikan oleh program pentadbiran Cikgu Wan berkaitan dengan prestasi semasa calon SPM SMK Kuala Ketil. Kita dah nampak data-data yang dipaparkan. Ada data yang menggembirakan, ada data yang agak menakutkan, tetapi secara keseluruhannya kita masih berada di landasan yang tepat. Sebab kita menunjukkan tren peningkatan, khususnya jika dibandingkan dengan AR2 dan juga AR1, dan kita walaupun agak jauh, kita AR3 percubaan SPM, kita berada pada grade purata 6.09, tetapi untuk EPR kita sasarkan 4.96. Walaupun nampak jauh tetapi masih ada harapan. Berdasarkan peringatan yang periksa awal tahun, pertengahan tahun dan juga periksa percubaan SPM. Tahniah, beri tepukan pada diri anda masing-masing khusus untuk pelajar SPM calon 2023. Untuk maklumat para waris yang saya hormati sekalian, guru-guru SMK Kuala Ketil, saya sampai saja di sini pada hari Isnin yang lepas. Sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saya baru pada 10 masa di sini lebih kurang 3 hari. Dan saya baru mengenali sekolah ini dalam masa 3 hari, tetapi saya dah nampak. Saya nampak bagaimana komitmen cikgu SMK Kuala Ketil, khususnya cikgu Talimah, dalam usaha membimbing dan mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan sekalian agar mencapai keputusan yang terbaik, membina jati diri mereka dan membimbing mereka untuk menghadapi SPM yang sebenar dengan penuh keyakinan. Jadi sekali lagi,
Cikgu minta kepada semua pelajar dan waris sila berikan tepukan pada guru-guru SMK Kuala Ketil. Yang setakat ini memang kita boleh pastikan komitmen mereka, tanggungjawab mereka untuk berikan yang terbaik kepada anak-anak pelajar calon SPM SMK Kuala Ketil. Kepada para pelajar Pentas 5 SMK Kuala Ketil, pelajaran anda tidak jauh dan hari ini adalah hari terakhir untuk sesi persekolahan tahun 2023 dan kita akan sambung semula sesi persekolahan pada 2 Januari 2024. Dan masa anda sebenarnya untuk bulan Januari memang sangat terhad, diikuti oleh ujian lisan, ujian betul bahasa Melayu, ujian mendengar bahasa Melayu, ujian betul bahasa Inggeris dan ujian mendengar bahasa Inggeris. Dan akhirnya anda akan menempuh satu perjuangan yang cukup mencabar yang akan bermula pada beberapa bulan anak-anak pelajar semua 30 Januari 2024. Oleh itu masa memang terlalu suntuk. Dan untuk maklumat pada tuan-tuan, perempuan, waris yang saya hormati sekalian, jadi kita perlukan pandangan ibu bapa dalam masa yang terhad ni untuk memberikan sokongan yang padu kepada anak masing-masing agar mereka dapat menempuh masa yang suntuk ni dan supaya mereka mendapat bimbingan, mendapat tunjuk ajar bukan saja daripada guru tapi juga daripada ibu bapa. Pihak sekolah memerlukan ibu bapa memberikan pengawasan, memberikan perhatian terhadap anak jaga masing-masing supaya mereka ada kekuatan, mereka mampu untuk menghadapi SPM yang sebenarnya sangat mencabar yang akan bermula pada tahun hadapan. Pihak guru-guru di SMK Kuala Ketil telah melaksanakan yang bermaklumat tuan-tuan dan puan-puan, para waris yang saya hormati sekalian, pada cuti yang akan bermula esok sepanjang 2 minggu ini selama 18 hari, cikgu SMK Kuala Ketil berebut apa? Berebut jadual waktu, berebut masa untuk mengajar, untuk mendidik anak tuan-tuan dan perempuan bagi subjek dan mata pelajaran SPM. Nasib baik saya pun tak mengajar terima. Kau tak suruh berebut dengan cikgu ya untuk mengajar anak-anak pelajar data 5 ni. Di situ kita nampak kesungguhan yang ada daripada kalangan guru SMK Kuala Ketil. Dan kita amat berharap daripada pelajar sendiri, daripada waris untuk bersama-sama membantu guru, bersama dengan guru bagi memastikan matlamat kita tercapai. Itu meningkatkan keputusan SPM SMK Kuala Ketil tahun 2023 serta memberikan kejayaan yang sangat bermakna pada diri anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan juga kepada keluarga masing-masing. Harapan saya sebagai ketua, sebagai pentadbir, sebagai pimpin di SMK Kuala Ketil, semua anak-anak pelajar adalah anak-anak saya. Daripada kelas PPKI sampailah kepada pelajar tingkatan 6. Dan pada tingkatan 5 memang kita beri keutamaan sebab dia adalah sebagai satu penanda aras. Para pelajar yang telah memulakan sesi persekolahan bermula dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebentar tadi Cikgu Wan telah maklumkan ada beberapa orang pelajar yang berada dalam keadaan gagal semua mata pelajaran. Jumlahnya memang agak menakutkan bagi saya dan juga bagi cikgu yang lain. Kalau boleh, cikgu minta depan saya ini semua calon SPM 2023 tidak ada yang gagal semua. Itu satu perkara. Yang kedua, tidak ada pelajar yang tidak layak sijil. Maksudnya semua pelajar SMK Kuala Ketil layak sijil, lulus sejarah dan lulus bahasa Melayu. Boleh atau tidak anak-anak pelajar semua? Okey, semua tidak ada pelajar yang gagal semua mata pelajaran dan tidak ada pelajar yang tidak layak sijil. Sebab apa kita tak mau anak pelajar belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 kemudian ambil SPM dengan keadaan yang tidak bersedia, tidak bersungguh-sungguh,
hanya sekadar hadir untuk memiliki peperiksaan, dan kemudian bila keluar keputusan SPM nanti, mungkin pada bulan April atau bulan Mei nanti, kita lihat rakan lain gembira menerima slip keputusan daripada guru daripada pihak sekolah, dan kita ada yang kecewa. Dan anda pada masa tersebut anda akan merasa bahawa diri kita rasa seolah tidak berguna. Belajar 5 tahun, tidak ada satu penanda aras, tidak ada satu sidil, tidak ada satu pernyataan keputusan yang membuktikan siapa diri kita. Ini yang sangat penting pada anak-anak pelajar calon SPM 2023 ni. Tolong tahun cabaran cikgu. Pastikan dalam masa yang terhad dan suntuk ni, dan cikgu pasti ibu bapa, tidak ada ibu bapa yang tidak mengharapkan anak-anak mereka berjaya. Tidak ada guru yang tidak mengharapkan anak-anak mereka berjaya. Adalah terletak pada diri masing-masing. Kita ada rasa tanggungjawab. Kita dah tunaikan harapan ibu bapa kita. Kita cuba buat sebaik yang mungkin, bahawa sepanjang kita bersekolah daripada tahun 1 sampai tahun 5, kita akan mencipta kejayaan pada diri kita. Sekurang-kurangnya layak sijil. Sekurang-kurangnya layak sijil. Bagi pelajar-pelajar yang telah cikgu nampak tadi, seramai 7 orang pelajar yang dipastikan, yang disasarkan, yang telah mencapai keputusan yang cemerlang. Kalau ikut nama tadi yang dapat contoh, yang dapat 9A bakal, bukan seorang, juga harap mungkin 7 orang tu akan dapat 9A. InsyaAllah jika ada usaha, jika dimakbulkan, sudah tentulah nama SMK Kuala Ketil akan melonjak naik. Bukan untuk cikgu, bukan untuk saya sebagai ketua, tetapi untuk semua warga SMK Kuala Ketil. Dan untuk anak-anak pelajar yang nama tidak tersedarai, cikgu tak maaf, cikgu tak kenal nama anda semua lagi, sebab cikgu masih baru lagi di sini. Tapi nama tidak tersedarai, kita ada usaha cabar di kita bahawa nama kita akan tersedarai, termasuk dalam senarai top 10 SPM Kuala Ketil 2023. Boleh atau tidak semua? Cabar diri anda. Tadi ada 7 orang, jadi ada yang lain lagi masih menunggu masa untuk memasukkan diri mereka dalam senarai tersebut. Dan terjadi oleh cikguan tadi, dan pelajar yang dapat markah yang cemerlang boleh jumpa kami selepas keputusan SPM diberikan pada tahun 2024 nanti. Tak tahu ada apa cikguan nak bagi ya, kita proses bidik sebagainya, tak tahulah. Cikguan dah sedia tu, dia dah pilih hadiah sesuai untuk kepada yang berjaya ni. Dan saya akan tahu apa yang ada ya, cikguan. Okey, kat sekolah dah janjikan sesuatu. Okey, waris dah berusaha sebaik yang mungkin, berikan bantuan, bimbingan, kos, perbelanjaan, hantar anak ke sekolah, balik daripada sekolah dan sebagainya. Tinggal di anda cara SPM 2023 ni. Tetapkan pendirian. Mulai dari hari ini, yang masih lagi rasa ragu-ragu, yang tidak bersedia, yang tak boleh, anda boleh berubah. Kita dah ada program yang terakhir pada hari ini, sama dengan waris yang dapat hadir, sama dengan guru yang kajian terima, bersama takbir, bahawa kita boleh buat sesuatu, kita boleh tempa kejayaan, kita boleh ubah nasib kita pada masa yang datang. Dan teringat bahawa satu perkara yang paling penting yang boleh ubah masa depan kita adalah pendidikan. Dan kita tetapkan target dan syarat. Dan cikgu pasti, cikgu konselor kita, cikgu Putih dan cikgu siapa nama dia? Saraswati memang telah memberikan pendedahan yang secukupnya kepada anak pelajar kalimah ke mana hala tuju kita. Mungkin ada nampak, cikgu, saya tak kisah sebab hilang menunggu. Cikgu, saya tak kisah sebab kedai-kedai makan menunggu, kedai-kedai fast food menunggu sebagainya. Itu hanyalah sementara. Takkan kita nak bekerja selama di kilang, di kedai-kedai makan tanpa ada hala tuju. Sebab saya pernah berpengalaman dengan pelajar atau bekas pelajar yang datang semula untuk mengambil ujian lisan dan sebagai bahasa Melayu. Mereka telah bekerja di kilang, bekerja industri, tapi bila nak naik pangkat,
ataupun untuk naik kedudukan, mereka kena lulus bahasa Melayu, kena layak sijil, kena lulus SPM dan kena ambil PESA semula. Jadi pada anak pelajar SFT Pulau Ketil, kita dah tahu tugas kita dah tahu peranan kita dah tahu apa yang perlu kita buat. Dan seperti saya sebut tadi, bermula pada hari ini, jangan pandang ke belakang, terus pandang menuju ke hadapan. Tetapkan sasaran bagi yang masih lagi belum lulus, bagi yang masih lagi belum mencapai kecemerlangan. Tetapkan saya mesti cemerlang, saya mesti lulus, saya akan lulus semua mata pelajaran, saya tidak akan gagal bahasa Melayu, saya tidak akan gagal sejarah, dan saya akan layak dapat sijil SPM nanti untuk tahun 2023. Adakah anak-anak pelajar yang depan saya ini yang rasanya dia tidak boleh menyahut cabaran ini? Kalau ada, sedang kat tangan. Tak ada ya. Nampak semua semangat, nampak semua hebat, nampak semua ada iltizam untuk menempuh kejayaan. Jadi harapan saya bagi seluruh warga SMK Kuala Ketil, barisan guru-guru, barisan pentadbir, khususnya guru Tanima, kami sekali lagi mengharapkan pada calon SPM 2023 pelajar SMK Kuala Ketil yang terima kasih sekalian, buat yang terbaik. Terakhir Dudes, kita berusaha, kita belajar, kita minta bimbingan, kita minta bantuan daripada guru-guru kita yang memang tidak ada masalah untuk memberi bantuan yang terbaik dan termampu pada anak pelajar supaya kita mencapai kejayaan. Dan cikgu berpesan pada anak pelajar dari SPM, ada masa 2 minggu lagi untuk bercuti. Tolong jaga kesihatan kita, tolong jaga keselamatan kita semasa kita cuti 2 minggu. Tolong jaga pemakanan, tolong jangan terlibat dengan sebarang perkara yang boleh mengancam, boleh memudaratkan persediaan kita untuk menghadapi percubaan pemeriksaan SPM yang sebenar nanti. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Yang naik motosikal, yang terlibat dalam pelbagai aktiviti, pastikan tidak terlibat dalam sebarang kegiatan tidak bermoral ataupun aktiviti yang tidak berfaedah. Inilah masa anda, tak lama pun. Kemudian dah selesai, anda habis menduduki SPM pada bulan Februari nanti, anda dah boleh menentukan hala tuju masing-masing, kemana anda nak pergi, bekerja dan sebagainya, sementara menunggu urusan SPM yang sebenar keluar nanti. Akhir kata daripada saya selaku pengatua SMK Kuala Ketil dan biasan guru-guru SMK Kuala Ketil, kami sekali lagi mengharapkan kerjasama daripada semua waris, ibu bapa dan menjaga, dan khususnya anak-anak pelajar Tata 5 SMK Kuala Ketil agar melakukan persediaan dan persiapan yang secukup dan sebaiknya untuk menghadapi SPM yang akan bermula pada bulan Januari nanti. Kita sebagai anak-anak pelajar calon SPM, kita mesti sediakan persediaan seolah anggota tentera. Bila nak pergi berperang, kita perlu sediakan persiapan, perlu ada senjata, perlu ada peralatan yang secukupnya. Tapi kalau kita tak sedia segala perkara tersebut, kita akan rasa lemah, kita akan rasa kecewa, kita rasa putus asa. Jadi siapkan peralatan tersebut, siapkan persediaan tersebut, hadir kelas tambahan, minta bimbingan dan bantuan daripada guru, dan insyaAllah anda semua akan berjaya. Dan kami akan jumpa anda pada bulan April tahun depan dengan penuh wajah keceriaan dan senyuman daripada pelajar yang mendapat kejayaan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis